أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Rabbi syrah li sadri wa yaghfir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam siri bacaan kitab ringkasan Riyadhus Shalihin karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. InsyaAllah karangan kitab ringkasan Riyadhus Shalihin yang mana diambil daripada kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah kita sama-sama baca dan kita ambil manfaat daripada hadis-hadis Nabi SAW. Dan insyaAllah sebelum daripada itu, marilah sama-sama kita mengikuti. Saya ingin mengajak para jemaah, para pendengar sekalian untuk sama-sama ikuti kami di YouTube channel TV MAMBS, ataupun boleh ikuti kami juga di Facebook page Masjid Al-Muqtafi Billah Shah. Dan boleh sama-sama ikuti kami lagi di Instagram TV MAMBS. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat mengambil manfaat dan kita dapat faedah daripada media-media masa yang disediakan oleh masjid, insya-Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, insya-Allah pada kali ini kita sambung siri bacaan kita dan kita masih lagi berada dalam bab ikhlas dan haramnya riya. Kita masih lagi berada dalam perkara ikhlas dan haramnya riya. InsyaAllah pada hari ini, pada akhir bab ini, insyaAllah kita sama-sama membaca hadis Nabi SAW. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kata Syekh Yusuf, Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, maksudnya, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya golongan manusia yang pertama akan diadili pada hari kiamat ialah orang yang mati syahid. Orang tersebut didatangkan lalu diperlihatkan kepadanya segala nikmatnya yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dan dia mengetahuinya. Allah berfirman, apa yang telah engkau lakukan pada nikmat tersebut? Dia menjawab, aku telah berperang kerana-Mu sehingga aku mati syahid. Allah berfirman, engkau berdusta. Tetapi engkau berperang dengan niat supaya orang lain mengatakan, si fulan sangat berani dan sesungguhnya ia memang berlaku seperti yang engkau inginkan. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat agar orang tersebut dibawa pergi, lalu dia diheret pada mukanya sehingga dihumbankan ke dalam neraka. Kedua, orang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain serta sentiasa membaca Al-Quran. Orang ini didatangkan lalu diperlihatkan kepadanya segala nikmatnya yang dikurniakan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Dan dia mengetahuinya. Allah berfirman, apa yang telah engkau lakukan pada nikmat tersebut? Dia menjawab, aku telah mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada manusia serta selalu membaca Al-Quran kerana-Mu. Allah berfirman, engkau berdusta. Tetapi engkau mempelajari ilmu supaya orang lain mengatakan, dia adalah seorang yang alim. Dan engkau membaca Al-Quran supaya orang lain mengatakan, dia adalah pembaca Al-Quran dan sesungguhnya ia memang berlaku seperti yang engkau inginkan. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat agar orang tersebut dibawa pergi, lalu dia diheret pada mukanya sehingga dihumbankan ke dalam neraka. Ketiga, orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah dan dia memberikan pelbagai harta kepadanya. Orang tersebut didatangkan lalu diperlihatkan kepadanya segala nikmatnya yang dikurniakan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan dia mengetahuinya. Allah berfirman, apa yang telah engkau lakukan pada nikmat tersebut? Dia menjawab,
aku tidak membiarkan satu jalan pun yang engkau suka agar seorang membelanjakan harta di situ, agar seseorang membelanjakan harta di situ, melainkan aku bersedekah padanya hanya kerana-mu. Allah berfirman, engkau berdusta, tetapi engkau melakukan sedemikian supaya orang lain mengatakan dia adalah seorang yang berdermawan, dan sesungguhnya ia memang berlaku seperti yang engkau inginkan. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat agar orang tersebut dibawa pergi, lalu dia diheret pada mukanya sehingga dihumbankan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, dalam hadis yang kita baca, saya hanya baca maksud hadis tersebut, oleh kerana hadis ini sedikit panjang, jadi saya hanya baca maksud daripada hadis tersebut. Kalau tuan-tuan lihat dalam kitab ringkasan Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi ini, dalam muka surat yang ke-8 ada disebutkan hadis tersebut, yang mana satu hadis daripada Nabi SAW yang menyatakan kepada kita tentang 3 golongan yang mana dimasukkan ataupun dibicarakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Nabi SAW, sesungguhnya golongan yang manusia yang pertama akan diadili pada hari kiamat ada 3 golongan. Ini golongan yang akan diadili. Orang golongan yang pertama diadili di hari kiamat ada 3 golongan kata Nabi. Golongan yang pertama iaitu golongan orang yang mati syahid. Golongan orang yang mati syahid. Lalu dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dipersembahkan apa yang telah berlaku kepadanya di atas muka bumi dulu. Lalu Allah bertanyakan kepada dia, apa yang telah engkau lakukan atas muka bumi dulu? Lalu kata orang ini, golongan yang mati syahid ini, di atas muka bumi dulu aku berperang di jalan-Mu ya Allah, aku mati syahid. Dia kata. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa kamu tipu, kamu berdusta, kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, kamu berperang bukan kerana aku, kata Allah, tapi kamu berperang kerana mahukan orang mengatakan bahawa kamu ni orang yang berani, orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang berperang di jalan Allah, orang yang mati syahid. Bukan niat kamu kerana aku, tapi kerana ingin orang kata kepada kamu bahawa kamu ni orang yang mati syahid. Lalu apa kata Allah? Allah menyuruh malaikat supaya menghumbankan orang ini ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Diseretkan orang ini dengan mukanya diseret ke lantai, lalu dihumbankan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua kata Nabi SAW iaitu golongan yang alim, golongan yang mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu kepada orang lain. Lalu dibentangkan di hadapan Allah, apa yang telah kamu lakukan atas muka bumi dulu. Kata orang ini, dulu atas muka bumi aku belajar ilmu, aku cari ilmu, dan aku mengajarkan ilmu kepada orang lain, dan aku selalu membaca Al-Quran, kata orang ini. Kata kerana Allah Subhanahu wa taala, dia kata aku buat semua itu kerana Allah. Tapi apa kata Allah? Kamu tipu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu buat semua itu kerana nak supaya orang katakan kepadamu bahawa kamu ni orang alim, kamu ni orang yang selalu baca Quran, kamu ni orang ulama. Nak suruh orang kata bahawa dia ni orang alim. Bukan mempelajari ilmu kerana Allah, bukan kerana Allah, niatnya bukan kerana Allah. Lalu orang ini pun kata Nabi SAW dihumbankan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan yang ketiga kata Nabi SAW, golongan yang mana diberi kenikmatan oleh Allah atas muka bumi dengan berbagai-bagai nikmat, terutamanya nikmat kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia belanjakan kekayaannya ke jalan Allah, dia dermakan harta benda yang dia ada, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, ke jalan Allah. Dia kata, aku dermakan ni kerana Allah. Tapi kata Nabi SAW? Kata Nabi, Allah berfirman bahawa kamu tipu, kamu berdusta, bahawa apa yang kamu lakukan itu bukan kerana Allah, tapi kamu nak supaya orang mengatakan kepadamu bahawa kamu ni orang yang dermawan, orang yang mudah membantu orang lain.
nak supaya orang kata, bukan kerana Allah, tapi nak supaya orang kata, nak tunjuk pada orang. Jadi ketiga-tiga golongan ini, kata Nabi SAW, dihumbankan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kalau kita lihat daripada hadis Nabi SAW ini, bagaimana pentingnya niat kita dalam kita melakukan sesuatu perkara. Jika niat kita, walaupun amalan kita itu, perkara yang kita nak lakukan itu adalah amalan ibadah, perkara ibadah, tapi kalau niat kita bukan kerana Allah, maka amalan kita itu akan jadi sia-sia. Seumpama sebagai contoh, yang Nabi SAW pernah sebut dalam satu hadis, bahawa orang yang berpuasa tapi hanya mendapat lapar dan dahaga sahaja, tidak dapat pahala sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab dibuat bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi muslimin muslimat dimati Allah sekalian, InsyaAllah marilah sama-sama kita mengambil iktibar dan pengajaran daripada hadis Nabi SAW ini. Perbetulkan niat kita dalam segala amalan kita. InsyaAllah mudah-mudahan setiap amalan yang kita lakukan, amalan ibadah terutamanya, ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan membolehkan kita mendapat syurga Allah di hari akhirat kelak insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.